Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan takwim, modul takwim. Seperti mana anda lihat di spektrum tu, maksudnya sekarang ni minggu ke-11. Minggu 11, sebelum ni kita belajar secara saya warm up boleh lah sebelum ni. Maksudnya bagaimanakah penggunaan metaka, talarium dan sebagainya. Dan hari ini kita masuk ke perkara yang betul-betul lah kita nak faham. Sejak minggu 11 hingga 14, insya-Allah 8 minggu, kita dah 8 minggu lagi. Iaitu berkenaan dengan kalender Islam ataupun kalender Hijri yang kita ada sekarang. Hari ni berapa Syawal? Hari ni hari Rabu. Kita raja hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Okey, hari ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ayat keempat Syawal hari ni. Rabu, Khamis. 5 Syawal hari ni. 5 Syawal. Okey. Jadi kita nak tengok kenapakah hari ni 5 Syawal. Bagaimanakah penentuan 5 Syawal tersebut. Dan bagaimanakah berdasarkan ilmu astronomi itu hari ni jatuh 5 Syawal. Itu yang kita nak melihat secara roughly lah. Bukan secara roughly, maksudnya secara detail kepada kamu, supaya nanti setelah habis 4 minggu ni, apa yang anda akan dapat lakukan adalah anda mampu, yang penting matlamat yang ketiga ni, iaitu mampu menyusun takwim Hijri tahunan. Okey, kita dah 8 jam. Dan matlamat yang ketiga yang paling penting, iaitu mampu menyusun takwim Hijri tahunan. Di samping itu, sebelum anda menyusun takwim Hijri itu, kita tahu persoalan how, bagaimana. Okey, dalam kelas ini kita akan melihat secara how, bagaimana. Dan maksudnya kalau dari segi why itu, maksudnya anda masuklah lanjutan falak lah. Kalau setakat kelas ini kita punya how, bagaimanakah untuk menyusun, dan juga anda nanti mampu menyusun sendiri takwim tersebut. Okey, nanti contohnya anda bernama PA ke Yusuh ke, anda boleh bernama prepared by PA Yusuh ke. Baik, okey, contoh takwim. Okey, kita boleh pergi ke sini. Takwim, kita tarik takwim. Okey, takwim hijrah. Takwim hijrah. Takwim raya kan ya. Takwim hijrah 20. Baik. Okey, siapa yang authority sekali, iaitu Jakim dalam mulakan takwim. Nanti kita tengok macam mana proses ni. Satu, okey, kita tengok try ni. Okey, maksud saya ni, nanti anda mampu menyusun takwim ni lah. Maksudnya anda mampu buat sendiri. Menggunakan handset anda tersebut. Menggunakan handset ataupun handphone secara Android. App Android. Okey, ada orang kata kenapa lah Dr. Saiful bagi lagi Stellarium menggunakan komputer zaman dah ni, tak guna komputer dah. Bukan macam tu. Supaya nanti kamu belajar semua tu nampak akan lebih mantap lah anda punya pemahaman tu. Maksudnya dengan Mintaka boleh, Stellarium boleh. Satu lagi saya akan memperkenalkan anda satu lagi Android nanti, iaitu Daftmoon. Tak apa, nanti. Baik. Tapi yang penting adalah anda mampu menyusun, katakanlah hari ni 5 Syawal. Mana 5 Syawal? Okey, ni 5 Syawal. 5 Syawal jatuh pada 28 hari bulan. Bulan 5. Macam mana tahu jatuh pada 5 ni? Kita kecilkan sikit. Okey, ni sebelum saya nak baca ni. Okey, baik. Tarikh 28 hari bulan 5. Jatuh pada 5 Syawal. Okey, 5 Syawal Khamis. Okey, Khamis. Okey, Khamis. Okey. Baik. 5 Syawal. Okey. Kemudian maksud kata penyusun takwim ni, anda tahu kenapakah Jamadil Akhir jatuh pada 26 hari bulan Januari. Okey.
Kenapakah 1 Rejab jatuh pada 25 hari bulan Februari? Kenapakah 1 Syakban jatuh pada 26 Mac? Baik. Jadi dengan kelas ini nanti anda mampu melihat secara lebih jelas lagi bagaimanakah penyusunan takwim tersebut. Okey, baik. Dan apa yang anda akan besar sikit. Okey. Apa yang anda akan lihat di sini adalah biasa takwim, pengenalan takwim hijrah, kepentingan takwim, ada takwim Masihi yang kita duduk sekarang ni, iaitu takwim 25 hari bulan 5 ni. Okey, takwim Hijri 5 bulan Syawal. Okey. Ni macam manakah kita akan tengok sikitlah sejarah takwim hijrah dan kepentingan takwim hijrah ni, dan apa itu dikatakan anak bulan atau hilal. Istimak ni musim-musim Covid ni bukan istimak tabligh tu. Istimak PAS ke apa ke, politik-politik tak. Istimak ni maksudnya istimak antara bulan dan matahari. Nanti kita tengok konsep istimak macam mana. Okey, dari dalil berkaitan dengan anak bulan dan fasa-fasa bulan kita akan tengok. Okey, 1 jam insya-Allah. Hari ni minta cover lah. Okey. Kemudian terbit dan terbenam bulan dan matahari. Okey, macam okey. Baik. Yang ni kita nak tengok kenapa tengah hari kita tengok kadang-kadang kita keluar rumah kita, tengah hari kita nampak bulan. Okey, hari ni dah nampak bulan. Memanglah kan kita ada kecil dia pernah nampak bulan, tapi kenapa? Soalan tu kenapa bulan hari ni tu dia nampak? Kenapa esok lusa nampak lagi? Tulat tungging tak nampak pula. Itu. Contohnya. Itu kita tengok terbit dan terbenam bulan berdasarkan app memudahkan kita faham simulasi nanti. Kita tak perlulah pakai stellarium ni. Kita betul pakai kalkulator, kita pakai handset lah. Handset di sini handset pakai Android lah. Cuma Mac tu saya Apple, siapa yang pakai Apple tu saya tak dapat nak tolong lah. Sebab saya tak jumpa yang software yang percuma. Untuk app yang percuma. Kalau anda yang saya pun pakai handset ayam, jadi saya pun tak dapat explore lah. Mungkin anda yang pakai Apple lepas ni boleh cari app yang sesuai untuk mengira terbit terbenam bulan, parameter kenampakan bulan, apa itu altitude, apa itu elongasi, apa itu relative altitude. Ini penting untuk kita menyusun takwim nanti, dan juga parameter kenampakan anak bulan. Okey, parameter kenampakan anak bulan iaitu kita nak berkenalan tadi, iaitu altitude, elongasi dan sebagainya. Okey, parameter anak bulan. Okey, benda sama. Okey. Dan juga latar belakang takwim hijrah. Okey, sekarang ni kita tengok secara astronomi. Jadi kita tengok bagaimanakah penyusunan takwim hijrah sini. Kenapakah yang umum tu penyimpan muhur raya raja saja? Kenapa contohnya pensyarah universiti tak ada umum ke? Kenapa AJK mufti tak ada umum ke? Hari raya contohnya. Macam manakah, kenapakah hari raya kita ni Saudi kan nombor berbeza sebenarnya. Kita akan melihat di sini lah. Okay, jangan kuasa melihat 6 bulan dan sebagainya, tempat-tempat rasmi kat manakah tengok 6 bulan. Okay, tanya sendiri diri anda lahir di mana dan di manakah tempat anak bulan melihat anak bulan di negeri anda. Okay, baik. Ini antara pengenalan lah. Baik. Okay, yang ni cerapan anak bulan. Cerapan anak bulan. Ini tambahannya ni. Okey, baik. Ini cerapan anak bulan. Okey. Kenapa kita tengok teleskop tu kejap besar, ada kecil besar. Jadi apa yang mempengaruhi kenapakah ada orang guna teleskop kecil besar? Apakah kesan dia dan cerapan anak bulan? Dan selalunya yang ni lah. Yang ni pelajar-pelajar sebelum ini akan pergi ke Teluk Kemang untuk melihat anak bulan. Tetapi apakan daya untuk semester ini dengan keadaan
keadaan sekarang ni, insyaAllah saya rasa dengan menggunakan app tertentu dan juga Stellarium yang kita belajar itu, mampu untuk setidak-tidaknya anda merasai bagaimanakah cara kedudukan anak bulan selepas anda belajar semua parametersnya. Oh, nanti anda pergi, kalau nanti sudah habis COVID ni, anda pergi ke tepi laut dan anda tahu, oh, di sini anak bulan kat mana, kenapakah anak bulan di sini, bukan di situ dan sebagainya. Ini yang kita akan melihat selama 8 jam nanti. Baik. Okey, terusnya berkenaan dengan takwim. Apa itu takwim? Takwim merupakan satu penanggalan waktu ataupun kita nak tanda ke waktu. Contoh kata kita nak tandakan hari. Okey, tandakan hari, tempoh hari tu bagaimana? Tempoh hari contohnya hari ini dalam kalender Islam bermulanya maghrib hingga ke maghrib next day. Hari yang seterusnya dikatakan satu hari. Kalau takwim Hijri, takwim Masihi hari ini, bermulanya pukul 12 malam hingga 12 malam next day, hari seterusnya itu dikatakan satu hari. Okey. Itu tempoh daripada satu masa ke satu masa. Itu namanya takwim. Itu dalam satu hari. Satu minggu. Bukan satu minggu. Satu minggu dikira di antara hari Ahad ke Ahad. Kan? Ataupun hari Jumaat ke Jumaat. Okey. Dalam Islam hari Jumaat ke Jumaat. Okey. Okey. Kemudian minggu. Satu minggu dikira daripada hari minggu dan satu bulan. Satu bulan dalam takwim Hijri dikira daripada 29 hari ataupun 30 hari. Terusnya ke 30 hari seterusnya atau 9 hari itu dikatakan sebulan. Begitu juga dengan takwim Masihi. Masih menggunakan 31 hari ke 31 hari atau 29 kan, Februari 29 hari, okey, 29 hari. Jadi takwim ni iaitu satu cara untuk kita menandakan waktu. Dalam selalunya bulan dan juga matahari dirujuk untuk menandakan waktu tersebut. Kenapa bulan? Okey, bulan. Bukan kenapa, contoh macam mana dikatakan bulan itu sebagai petunjuk dalam penanggalan waktu. Contohnya berdasarkan fasa-fasa bulan daripada satu, daripada kecil kita tengok kecil sampailah habis fasa bulan tu, dan kecil kembali dinamakan sebulan. Daripada anak bulan A ke anak bulan B, katakan. Itu dikatakan sebulan. Ke matahari, contoh tadi dalam penentuan hari daripada matahari terbenam, okey, matahari terbenam hingga ke matahari terbenam terusnya itu dikatakan sebagai sunset. Okey. Okey, pada matahari terbenam ke next matahari terbenam itu dikatakan tempoh satu hari. Okey, baik. Okey. Jadi dalam kes takwim ini, okey, bumi dan bulan selanjutnya dirujuk. Okey, selesai. Bumi dan bulan dirujuk sebagai satu objek bumi dan bulan dan menentukan tarikh tertentu lah. Okey, baik. Okey. Baik, tempoh pergerakan bumi mengelilingi matahari bagi satu putaran yang lengkap selama 365 hari, 5 jam, 48 minit, 45.3 saat dijadikan panduan dalam menyusun takwim berdasarkan matahari. Okey. Dalam ini kita tengok takwim matahari. Takwim matahari ini contohnya yang kita guna sekarang ni lah, iaitu takwim yang Masihi ini ataupun takwim dia katakan takwim Gregori. Okey. Takwim ini berdasarkan penentuan putaran bumi, bukan putaran, pergerakan peredaran bumi
mengelilingi matahari selama setahun akan menghasilkan 365 hari. Okey. Itu tempoh pergerakan bumi mengelilingi matahari. Okey, itu akan menandakan tempoh setahun takwim Masihi ataupun takwim berdasarkan matahari. Okey. Kemudian terusnya, manakala pergerakan bulan mengelilingi bumi selama 29.5 hari itu, 3058.9 hari itu, dan tempoh masa 12 bulan ditandakan tahun berdasarkan bulan. Maksudnya gini. Putaran bulan mengelilingi bumi dalam sebulan ada 29 hari. Okey. Bulan ini mengelilingi bumi dalam tempoh sebulan 29 hari. Kemudian mereka ini, bulan dan bumi ini seiring sejalan mengelilingi matahari selama 12 kali. Dikatakan tempoh setahun dalam takwim berdasarkan bulan. Okey, baik. Okey, kenapa ada masyarakat menggunakan bulan? Ada masyarakat menggunakan matahari. Okey, contohnya pada zaman Turki Utsmaniyah. Turki Utsmaniyah ni di Turki, kalau kita tengok jarahan, mereka dulu menggunakan, bala-bala awal-awal tu mereka menggunakan takwim berdasarkan bulan. Kemudian masalah takwim bulan ni, takwim kita Hijri sekarang ni adalah takwim itu tidak fit dengan musim. Contohnya, kalau kalender Masihi, kita di Malaysia tak nampak lah sebab kita ni berada di tropika. Maksudnya kita hujan dan lembap. Hujan di sana sini, hujan dan cerah di sana sini, kan? Itu ramalan cuaca tu. Tapi kalau di negara-negara yang empat musim, negara-negara tu nampaklah kalau bulan, contohnya di UK bulan 12 tu, maksudnya 12 bulan winter katakan. Okey. Kalau lepas winter, kemudian bulan 6 summer contohnya. Jadi kalender Masihi ni fit dengan musim, dia boleh musim. Jadi kita nak tujuh tanam ke, nak pertanian dan juga ni lebih prefer kepada takwim Masihi berbanding takwim Hijri. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan beralihnya daripada takwim Hijri kepada takwim Hijri, takwim Masihi kepada Hijri di berbagai masyarakat. Tapi sampai sekarang ni masih lagi digunakan takwim Hijri ni. Selain dari Islam, antara yang menggunakan takwim Hijri ni adalah Chinese, orang Cina. Cina masih menggunakan takwim bukan Hijri, berdasarkan bulan. Cina, India, Yahudi, okey, masih menggunakan takwim berasaskan bulan untuk kegunaan perayaan dan sebagainya. Ya, okey. Okey, baik. Kemudian okey, sampai mana ni? Okey. Takwim Hijrah. Okey. Takwim Hijrah ni anda boleh baca sendiri ni. Takwim Hijrah ni maksudnya ataupun takwim Qamari lah. Qamari ni disebut juga takwim Hijri atau takwim Islam. Okey, dan takwim ni berdasarkan Sayyidina Umar telah memilih tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk daripada hijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, dan masuk tu tarikh tu dikatakan tarikh pertama. Sebab tu dia kata takwim hijrah ataupun kalender hijrah ataupun takwim hijrah ataupun takwim kan Islam sebagainya. Okey. Seperti mana yang kita ni saya rasa maksudnya dia ada 12 bulan, bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Sampailah
Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Okey, baik. 12 bulan. Okey. Okey, kalender ini tidak sebab tu saya cakap tidak terkait dengan musim, maksudnya dia tidak fix dengan musim. Maksudnya sebab itulah kita tengok pada zaman dulu adanya berlakunya sebelum zaman Nabi itu dan sebelum Nabi itu kita tengok berlakunya pertambahan bulan. Contohnya mereka nak mengadakan bulan Safar itu contohnya dalam musim sejuk, katakan. Mereka tambah bulan. Sebab itulah dalam agama Islam tidak dibenarkan amalan nasi. Nasi ni maksudnya tambah bulan, katakan tahun ni nak 13 bulan. Okey, tak dibenarkan. Okey. Untuk fit dengan musim. Okey. Baik, ada 354, 365 hari setahun. Okey. Okey, secara umum kalender ini digunakan dalam masyarakat Islam menentukan tarikh 1 Ramadan, Syawal, 10 Dzulhijjah. Okey, baik. Dan banyak lagi lah tarikh-tarikh penting. 1 Muharram. Okey. Kemudian nuzul Quran dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Begitu juga dengan tarikh-tarikh penting yang lain lah. Baik. Okey ni. 1 Muharram, 1 Muharram Hijrah, 10 Muharram Asyura, Maulid Rasul 17 Rabiul Awal, Rabiul Isra Mi'raj. Okey. Mi'raj Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Okey. 10 Sya'ban, 15 Sya'ban, nuzul Quran, turun Al-Quran, Dzulhijjah, maksudnya kita nak puasa Arafah. Okey. Baik. Dan kenapakah takwim ini penting? Takwim Hijri ini penting. Apa pentingnya takwim ini? Kita tak ada takwim Hijri tak boleh. Okey, maksudnya dalam fiqh, kalau anda belajar syariah, okey, belajar syariah dan juga belajar pengajian Islam seumumnya, perkara yang melibatkan urusan fiqh ini, tempoh itu dikira daripada takwim Hijri, bukan takwim Masih. Contohnya iddah. Iddah ni al-mutawaffa zaujah, maksudnya orang yang kehilangan suami. Kehilangan suami. Iddah kematian suami. Berapa tahun? Berapa bulan? Iddah apa nama 4 bulan 10 hari. Lupa saya pun. Tai lama jumpa. Okey. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu dikira macam mana? Dikira bulan Masih ke ataupun Hijri? 4 bulan 10 hari dengan Masihi apa beza? Tak tahu. Sama lah tu bulan Hijrah dengan juga bulan Masih kan? Bulan Hijrah dengan bulan Masih tak sama. Sebab apa? Bulan Masihi dia ada 31, 30, 28, 29. Tetapi bulan Hijri hanya ada 30 atau 29 saja. Dia tidak 31. Dengan buat bid'ah baru kata bulan Hijri ada 31 tidak ada. Hanya ada 29 dan 30 saja bulan Hijri. Jadi iddah itu dia berdasarkan bulan Hijri. Okey, begitu zakat. Zakat ni haul zakat. Zakat ni maksud kata kita nak tunaikan zakat tu, kita perlu tunaikan zakat dalam haul. Dicukupkan haul cukup 1 tahun Hijrah. Bukan 1 Masih. Maksudnya apa beza Hijrah dengan Masih? Ada beza dua tu. Iaitu Hijrah 354 hari. Sedangkan Masih 365 hari. 11 hari beza tu.
Okey, ada 11 hari di antara bulan tahun Hijri dan tahun Masih. Sebab itulah berzakat pun dikatakan perlu dibayar dalam tahun Hijri bukan tahun Masih. Begitu juga dengan tempoh kifarah. Kifarah ni maksudnya contohnya kifarah contohnya dalam orang yang bersetubuh di siang hari bulan puasa, kena berpuasa 3 bulan berturut-turut. Itu berdasarkan takwim Hijri. Okey. Nasab. Penentuan nasab. Okey, orang yang anak tu dilahirkan contohnya. Anak tu dilahirkan, kemudian nak tentukan nasab. Anak tak sah taraf tu, nak tentukan nasab. Kepada bin pada siapa? Bin pada bapa ke atau lelaki mana? Jadi bagaimana nak kira kalau kandungan tu berapa bulan kah? Cukup dia katakan nak bin pada seseorang. Itu berdasarkan takwim Hijri. Okey. Tempoh muddatul hamli. Ni dalam perbahasan berapakah dalam kitab fiqh ada 9 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Muddatul hamli. Apa nanti panjang kata insya-Allah. Kalau anda dalam kelas fiqh falak ni dia akan belajar satu-satu lah, maksudnya bagaimana dalam cara detail lah. Okey, ini antara hukum fiqh yang berkenaan dengan takwim hijrah. Okey, baik, kepentingan fasa-fasa bulan. Okey, fasa-fasa bulan. Okey, saya cerita secara umum lah nanti supaya kita melihat secara umum. Fasa-fasa bulan ini iaitu kita nak tengok, iaitu bulan ni dia bermula pada new moon. New moon dan dia akan berakhir dengan new moon balik. Okey, new moon balik. Kemudian mula-mula new moon, kemudian dia akan membesar panggil waxing crescent ataupun anak bulan. Anak bulan bukan di sini ni. Nanti kita tengok kenapa anak bulan sini dengan app ni. Kenapa? Ni bukan anak bulan. Ini masih lagi new moon. New moon ni bulan baru. Siapa kata anak bulan sini, contohnya buku teks yang jajah 5 tu, tak kurang tepat lah. New moon tu bukan anak bulan. New moon tu fasa baru. Okey, bulan baru. Okey. Okey, kemudian ni anak bulan. Anak bulan ni takrifannya cahaya yang pertama yang nampak. Okey. Bulan akan muncul untuk cahaya bulan merupakan ni. Kamu boleh baca sendiri lah ni. Okay? Maksudnya, saya cakap ni, saya berdasarkan gambar ni. Anak bulan, kemudian dia ke first quarter. Kemudian, the first quarter, kemudian dia akan pergi first quarter ni 7 hari lah. 7 hari. Kemudian, lepas 7 hari, 14 hari full moon. Kemudian, 21 hari, third quarter. Kemudian, dia akan balik kepada anak waning crescent, anak bulan tua. Anak bulan tua ni, iaitu anak bulan yang berada di waktu subuh. Kita tengok kenapa kita bangun pagi ni dalam 27 Ramadan hari tu, kenapa bulan kecil waktu subuh lepas makan sahur. Itu dia makan sebagai waning crescent ataupun anak bulan tua. Orang kampung atau anak bulan tua. Okey, baik. Okey. Inilah sama. Okey. Okey. Apa nanti kita tengok. Okey, itu sahaja dan kita pergi ke satu lagi, iaitu apa yang kita namakan sebagai ke aplikasi. Okey, wallahu a'lam bishawab.